Tuan Hanif, kita pergi kepada saya ingin bertanya Tuan Hanif secara detail sebelum saya ambil soalan itu Tuan Hanif. Kalau untuk jawatan kuasa tentang isu Batu Putih yang merupakan ini lagi hebat, ini di antara yang isu antarabangsa Tuan Hanif, ya. Mungkin Tuan Hanif boleh detailkan kepada saya siapa yang menganggotainya dan apa statusnya sekarang ini. Yang pertama sekali, kalau kita lihat kenyataan dalam jawatan kuasa Batu Putih, bagi saya ini yang paling lucu. Baik. Sebab isu Batu Putih ni bermula pada masa peguam negaranya adalah Tan Sri Apandi Ali. Baik. Dan isunya melonjak apabila sebelum pelantikan Tommy Thomas, kerajaan telah menarik balik semakan yang difailkan di Mahkamah Antarabangsa. Dan apabila perkara itu dibuat, maka disebabkan isu politik lagi, perkara itu dibangkitkan seolah-olah kerajaan yang menarik balik, iaitu Kerajaan Pakatan Harapan pada masa itu, menggadaikan kedaulatan negara. Walhal mereka tidak memberi faham maksud sebenar keputusan asal ICJ tersebut. Now, tolak tepi perkara itu, jawatan kuasa ini dianggotai dan diterajui oleh Apandi Ali. Baik. Iaitu orang yang telah membuat keputusan untuk membuat semakan. Pihak lain telah menarik balik semakan tersebut. Adakah dari segi konsep kemunasabahan adil untuk melantik orang yang tak puas hati tarik balik sebagai pengerusi jabatan kuasa? Sebenarnya bagi saya Apandi Ali layak menjadi saksi untuk memberitahu kepada jawatan kuasa, kenapakah awak telah membuat keputusan untuk pergi semakan sedangkan awak telah kalah, Gani Patael telah kalah. Bukan kalah pun, to be fair to Gani Patael. 3 batu, satu kepada Singapura, Batu Putih, satu kepada Malaysia, satu lagi belum buat keputusan. Seri kalau bolanya, kena ada penalty kick. Bukan kalah pun, tapi ditekankan yang Batu Putih. Yang mana yang dapat kat Malaysia tak buat apa pun daripada zaman Barisan Nasional semasa Gani Patael sampai Pakatan Harapan, tak buat apa-apa kemajuan pun, pembangunan pun. Dan yang belum diputuskan, tidak ada pun inisiatif kerjasama dengan Singapura untuk membangunkan kawasan itu. Nah, saya nak ketepikan perkara itu. Itu adalah untuk ahli politikus menjawab. Tapi balik kepada isu pokok di sini. Jadi Apandi Ali sepatutnya dipanggil sebagai saksi untuk memberitahu kenapa awak pergi buat semakan sedangkan kita dah tak dapat Batu Putih. So, dia boleh bagi jelasan. Saya pergi sebab ini. Kemudian pihak sana dipanggil. Kenapa awak menarik balik semakan? Kami tarik balik sebab XYZ. Dan jawatan kuasa itu kalau adil, kemudian dia meliti. Betul mungkin Apandi Ali ada asas untuk buat semakan, tapi pada masa yang sama, pihak yang menarik balik pun mempunyai asas untuk tarik balik. Tapi kalau kita letak Apandi Ali di situ, adakah dia mungkin boleh mengatakan bahawa orang yang menarik balik itu mempunyai asas sebab dia yang failkan semakan? Dan yang lebih lucu lagi, saudara Zawazi dan para penonton, terdapat beberapa lagi anggota, tapi 2 lagi anggota yang menganggotai jawatan kuasa Batu Putih ini adalah 2 orang peguam Malaysia yang mengendalikan kes pada masa Apandi Ali di ICJ tersebut. Jadi ketiga-tiga pihak yang mempunyai kepentingan dalam memfailkan semakan pada masa itu, kepentingan bukan dari sudut kewangan, tidak. Maksud saya kepentingan daripada menegakkan keputusan mereka, menganggotai jawatan kuasa itu. Masuk akal ke? Adakah ini suatu jawatan kuasa yang adil? Dan jangan kita lupa, pada masa itu penubuhan 9 Oktober ni, Tan Sri Apandi Ali telah memfailkan saman pembuangan salah kedudukan dia sebagai peguam negara yang masih berada di mahkamah. Dan bilakah kes dia diselesaikan? Bulan 2 2022, yakni 4 bulan selepas dia menjadi pengerusi jawatan kuasa. Adakah munasabah kerajaan Malaysia yang disaman individu melantik individu itu di dalam jawatan kuasa sementara dia masih saman? Itu rakyat kena tanya. Ini saya nak persoalkan kepada Ismail Sabri. Apakah dia masalah awak? Kalau nak buat wayang pun untuk jawatan kuasa, lantiklah orang yang nampak jelas neutral. Orang tu dahlah mempunyai kepentingan dalam keputusan isu tersebut. Dan pada masa itu Apandi Ali masih menyaman kerajaan, masih menyaman awak.
Sebab bila saman difailkan terhadap kerajaan, bukannya terhadap kerajaan Barisan Nasional ke Perikatan Nasional Kerajaan ke Malaysia lah. Pakatan Harapan, dia adalah kerajaan itu. Dan menang atau kalah, rakyat yang tanggung. Dan masih awak melantik dia mempengerusikan isu batu putih. Ini yang saya katakan melucukan. Bagi saya mengaibkan sistem mentaliti kerajaan kalau nak tubuhkan jawatan kuasa itu. Dan jangan kita lupa, 4 bulan kemudian tiba-tiba Apandi Ali dan Tan Sri Idrus Harun mengatakan mereka telah selesai tuntutan Apandi Ali di mahkamah. Kalau diselesaikan sebelum penubuhan jawatan kuasa, tiada isu. Nampak tak? Jadi ini rakyat kena tanya. Saya tidak ingin mengulas dari sudut politik, tapi perkara yang muskil dari segi perundangan, ketidakadilan, rule of natural justice, undang-undang jati, kalau dimungkini saya bertanggungjawab bangkitkan. Apatah lagi oleh orang yang menyaman kerajaan lantik dia jadi pengurusi. Mungkin ramai di antara rakyat yang saya yakin Tuan Hanif, sebelum Tuan Hanif dedahkan pada rancangan pada malam ini, ramai di antara rakyat yang tidak tahu tentang kelucuan yang berlaku ini. Sebelum sepatutnya ianya berlaku, Tuan Hanif, pelantikan jawatan kuasa dan sebagainya, khususnya untuk batu putih ini, sepatutnya siapa yang menasihati Perdana Menteri untuk penubuhan ini? Kalaupun perlu, sebab kalau perlulah saya. Kenapa saya kata kalaupun perlu? Sebab bila kita tarik balik semakan daripada Mahkamah Antarabangsa, kita tidak boleh fal semula semakan. Baik. Kita tidak boleh buat tuntutan lain kepada batu putih. So, pokoknya tidak ada efek perundangan antarabangsa. Tetapi saya tidak mengatakan mengadakan jawatan kuasa itu tak penting. Tidak. Baik. Sebab ia akan membolehkan suatu pendapat diberikan kepada mana-mana kerajaan selepas ini apabila nak buat keputusan. Apabila kerajaan A buat keputusan nombor 1 untuk satu isu, bila ada perubahan kerajaan B, maka apakah langkah-langkah yang perlu diambil untuk melanjutkan keputusan itu. Ini boleh membantu dari segi convention, adab untuk keputusan kerajaan tidak disangkal semata-mata kerana politik. Dan saya tak mengatakan bahawa isu batu putih itu telah pun ditarik balik kerana politik. Tidak. Sebab ada sebab-sebab perundangan antarabangsa. Ada sebab-sebab penampilan keterangan baru dari segi perundangan yang tidak ditepati dalam permohonan Apandi Ali yang menyebabkan kerajaan baru terpaksa menarik balik tanpa melanjutkan kos dan belanja. Kalau kita dah tahu kita akan kalah dan kita nak teruskan, maka itu adalah duit rakyat. Dan kalah di sini ni jangan diletakkan kepada kerajaan pada masa itu, sebab kalah berlaku pada masa kerajaan Barisan Nasional. Baik. Itu pun rakyat kena faham. Cuba semak balik. Tidak perlu nak terima bulat-bulat apa yang saya cakap. Boleh semak. Baik. Dan kalau saya salah dari segi rentetan peristiwa, boleh betulkan di tarikh yang akan datang. Baik. Sebab sukar untuk ia khilaf di situ. Baik, Tuan Hanif, kita ambil soalan daripada Muhammad Nizam Borhan, Tuan Hanif, daripada Facebook. Salam Tuan Hanif, soalan saya, apakah fungsi Perdana Menteri di Malaysia dalam perundangan dan undang-undang? Dua perkara je sebenarnya. Dari segi soalannya, apakah fungsi Perdana Menteri dalam perundangan dan undang-undang? Dua perkara saja. Nombor 1, Perdana Menteri bertanggungjawab untuk membuat kerja dia, melaksanakan tugasnya menurut perlembagaan dan undang-undang. Baik. Dan yang keduanya, Perdana Menteri tidak boleh mencampuri urusan kedaulatan undang-undang. Itu dua perkara yang penting. Kalau dua-dua itu dipatuhi oleh mana-mana Perdana Menteri, Malaysia menjadi selamat. Dan kita tidak akan ada masalah seperti ini. Kita tidak akan ada persepsi rakyat yang akan mengatakan kononnya Perdana Menteri mencampuri urusan mahkamah, Perdana Menteri mencampuri urusan pendakwaan dan pihak polis dan sebagainya. Kalau Perdana Menteri tahu dia tidak boleh dan tegas dia tidak akan, maka lama-kelamaan rakyat akan nampak semua yang dikatakan sebelum dari ini adalah cuma tuhmahan yang menimbulkan persepsi jahat. Itu je dua perkara ya. Buat kerja ikut perlembagaan dan jangan mencampuri konsep kedaulatan undang-undang. Dua itu. Baik.